Assalamualaikum and good morning all the students. Cikgu nak sambung lagi untuk tajuk inequalities involving modulus. So kita nak teruskan lagi dengan inequality, iaitu yang ada tanda ketaksamaan tu lah, yang greater than or less than. Tapi yang kali ni dia involve the modulus function. Jadi sebelum ini yang kamu ingat tentang modulus function, dari segi takrifannya lah, modulus ini maksudnya kita akan ada dua bahagian, bahagian positif dan juga bahagian negatif. Dia akan jadi the positive side kalau untuk x yang lebih besar atau sama dengan kosong. Kemudian dia akan jadi negative x untuk x yang less than 0. Jadi yang dekat sini saya dah gabungkan sekali lah, bahagian positif tu dengan kosong. So dia akan jadi modulus x ini akan sama dengan kosong kalau x sama dengan kosong. So itu maksud modulus yang kita dah tahu sebelum ini. Jadi contohlah kalau katakan cikgu ada modulus x sama dengan 3. So apakah nilai x? So x ini dia adalah plus minus 3. So this one will be the solution for x. Jadi maksudnya macam inilah, kalau katakan saya ada modulus x sama dengan 3. Jadi maksudnya kita akan anggapkan jarak x daripada asalan itu adalah sebanyak 3 unit. Jadi sebab itu kita akan dapat dua jawapan, iaitu negatif 3 dan juga 3. Kedua-duanya mempunyai jarak 3 unit daripada asalan. So that's why dekat sini nilai x kita sama dengan plus minus 3. So kalau katakan saya ada modulus x-nya less than 3. So dekat mana agaknya nilai x akan berada? Jadi should be x must be in between negatif 3 dan 3 supaya jarak dia daripada asalan itu kurang daripada 3. Jadi dekat sini membawa maksud bahawa x kamu akan terletak di antara negatif 3 tapi kurang daripada 3. Is somewhere here lah, in between, dekat tengah-tengah ini. Dia terletak di sinilah. Jadi jarak dia adalah daripada asalan tu, jarak dari asalannya kurang daripada 3. Kalau yang dikatakan modulus x itu greater than 3, jarak daripada asalan yang lebih besar daripada 3. Jadi referring to, maksudnya kita akan ada nilai-nilai x, nombor-nombor yang less than negatif 3 or x yang greater than 3. Itulah dia nombor-nombornya. Katakan negatif 4 ataupun 4. Kedua-duanya mempunyai jarak yang lebih besar daripada 3 daripada asalan. Jadi kesimpulan daripada yang cikgu ceritakan ini tentang konsep modulus itu, maka kita akan ada cara mudah lah untuk kita eliminate the modulus sign. So kalau kita nak selesaikan satu inequality yang involving modulus, maka kita kena eliminate the modulus sign. So how to eliminate this modulus sign, how to simplify, dan kita boleh lihat kepada sifat-sifat modulus itulah. Kalau modulus x less than k, maka kita boleh tukarkan dia menjadi x yang terletak di antara negatif k but less than k. Kalau katakan saya ada modulus x yang greater than k, so kita boleh pecahkan dia sebagai x yang less than negatif k or x yang greater than k. Sama konsep macam cikgu terangkan tadi lah. So same goes, kalau katakan ada tanda sama dengan, kita just tambah sama dengan, tanda sama dengan. Yang kat sini pun sama jugalah. Kita tambah sahaja tanda sama dengan. So that's the properties of absolute values. And then linear inequalities involving modulus can be solved by, we have 3 methods of solving. Pertama ialah applying the properties of modulus. Maknanya kita akan apply sifat-sifat modulus yang ini. Kemudian yang kedua, kita akan squaring both sides of the inequality. Yang ini ada special case only. And then yang ketiga, kita akan guna graphical method. Jadi bergantunglah pada soalan. Kadang-kadang dia minta kita gunakan graphical method. Then we have to use the graphical method. Kalau katakan melibatkan
Kita tengoklah kita tengok dulu contohnya supaya senang cikgu cerita daripada contoh. Okey. So yang contoh pertama by applying the properties of modulus. Okey, kita tengok the first example itu First example, find the set of values of x for which set modulus modulus 6 tolak dengan 2x ini kemudian less than or equal x tambah 4. Okay. Jadi sekarang ni kita bercerita tentang inequality yang melibatkan modulus sign tapi yang dekat sini bukan satu nilai lah. Okay. Jadi kita kena apply, maksudnya kat sini satu side ada modulus sign, the other side tak ada modulus sign. Okay. Jadi cikgu boleh pecahkan gunakan sifat yang pertama ni tadi so saya akan buangkan modulus sign sebab dekat sini ialah less than or equal. Jadi maksudnya dia akan jadi something like this lah. Okay. Yang ini adalah bahagian negatifnya. Okay. Bahagian negatif. Kemudian yang dekat sini will be bahagian positif lah, dia punya positive side. Okay. So sekarang saya nak pecahkan guna sifat yang di sini lah. Okay. Selepas itu sebab dekat sini ada x, sini ada x dan sana juga ada x so kita tak boleh buat secara serentak terus. So why not kita pecahkan dia kepada dua bahagian maknanya bahagian ini and the other one is bahagian yang inilah. So now I'm focusing to this one, saya pecahkan dia. So yang side sebelah sini dia akan jadi greater than or equal, yang ini saya buka kurungan. Okay. And then satu lagi hubungan dia adalah n. Okay. 6 tolak dengan 2x is less than or equal x tambah 4. Okay. Macam ni lah. So kita akan selesaikan di sini, selesaikan di sana, and then kita buat intersection between the two sets of solutions lah. Okay. Alright, so bahagian sini saya suka jadikan x tu positif. So saya bawa sebelah sini supaya kat sini akan jadi x. Yang ini saya bawa ke sebelah sana jadi tambah 4. Okay, so side ini saya terus dapat. So x yang less than or equal 10. Okay, kemudian sebelah sini okay, kita akan selesaikan. Yang ini saya bawa ke sebelah sana. Okay, so dia jadi x tambah 2x. So this one becoming 3x. Yang ini adalah 6 tolak 4. Okay, 6 tolak 4 adalah 2. So saya pusingkan terbalik. So 3x greater than or equal 2. So now x will be greater than or equal 2 over 3. So saya akan ada dua solution dekat sini. Satu yang ini and another one ini. Hubungannya adalah n. So bila n kita akan intersect. Kita ambil persilangan di antara kedua-dua set. So saya boleh wakilkan kedua-dua set ini atas satu number line. Okey, saya ada kat sini ialah 2/3 greater than or equal. Ini maksudnya lah cara perwakilannya macam inilah. Okey, x yang greater than or equal. Equal tanda bulat hitam penuh ni lah. Okey. Kemudian satu lagi saya ada x yang sama dengan 10. Okey. This one is less than and equal. Okay, less than or equal. Okay, so saya akan ambil less than or equal. Okay, selepas itu saya akan ambil intersection. Okay, between the two sets. Okay, intersectionnya. Okay, jadi yang ini adalah intersection. Okay, yang ini termasuk. Jadi maksudnya dekat sini saya akan ada nilai-nilai x saya ialah x yang terletak di antara yang ini adalah 2/3. So 2/3 less than or equal 10. Okay. So I put it inside a set notation macam inilah. X in condition that this one lah. Okay. So that's the solution of x. Ini kalau case yang satu ada tanda modulus, satu tak ada tanda modulus. Kalau katakan kat sini greater than or equal, then kita akan gunakan yang satu lagi lah. Okay. Okay. Kemudian untuk contoh yang seterusnya, kita ada yang jenis squaring both sides of an inequality. Squaring both sides. Kita tengok lagi satu contoh, example yang seterusnya. Kita ada modulus x tolak 1 kemudian less than 2 modulus x tambah 3. Dekat sini both sides
ada modulus sign, ada modulus sign. Jadi maksudnya sebenarnya konsep modulus ini dia sama, hampir sama dengan konsep X kuasa 2 ataupun kuasa 2 lah, squaring. Sebab selepas modulus sign, nilai akan sentiasa jadi positif, dan selepas kuasa 2 juga nilai pun akan sentiasa jadi positif. Jadi kita boleh apply the concept of squaring both sides of the inequality in solving this type of inequality lah, yang involving the modulus function. Sebab dua-dua ni ada modulus, jadi why not kita squaring both sides. Maksudnya saya buang sahaja tanda modulus dan saya gantikan dia dengan squaring lah, kuasa 2. So yang ini less than, yang 2 ni pun jangan lupa kita squaring. Yang sini akan jadi this one squaring also lah. So itu cara untuk kita eliminate the modulus sign. So this side macam biasalah kita akan kembangkan dia. Kemudian less than 4, so dekat sini adalah x kuasa 2 tambah dengan 6x tambah 9. Jadi saya kembangkan ini. Tambah dengan 24x and then plus 36. So dekat sini adalah tolak 2x tambah 1. Jadi kita nak bawa sebelah mana? Kita bawa sebelah sini lah, supaya perkali bagi x squared bernilai positif. So sini jadi 3x kuasa 2. Kemudian sini tambah 26x. Kemudian 36 tolak 1, so jadi plus 35. Sebelah sini jadi kosong lah. Saya pusingkan. Tambah 26x tambah 35 ni is greater than 0. Jadi nampaknya dia jadi satu quadratic inequality. So apa nak buat selepas ini, kita perlu factorizekan dia lah. Kita factorize yang ini, kita dapat x tambah 7 dan 3x tambah 5 is greater than 0. So seperti biasa, kita akan guna graphical method sahaja untuk quadratic inequality. Lebih senang yang ini kan. Kalau kamu nak guna number line method untuk quadratic inequality ni pun tak ada masalah. Buat yang macam cikgu ajar semalam, letak punca-punca and then put all the positive and negative sign. Tak ada masalah lah. Tapi saya dah biasa gunakan macam ni, lebih cepat sikit lah. So sini saya masukkan mana lebih kecil, negatif 7 dekat sini. Kemudian kat sini saya ada negatif 5/3. Yang kita nak tu adalah which one? Greater than 0. Greater than 0. So this side or that side lah. So itu untuk fx kita. Jadi x saya nanti akan jadi less than negatif 7, or the other one is x greater than negatif 5/3. Jadi kamu masuk sajalah dekat dalam set notation x dengan keadaan x kurang dari negatif 7 ataupun x yang greater than negatif 5/3. So kita dah buat dua contoh untuk inequality involving modulus. Kemudian contoh yang seterusnya using the graphical method. Masa bila kita nak gunakan graphical method, contohnya kita ada inequality-nya macam ni lah, less than 4/x. Less than 4/x. Cikgu nak tunjuk. Sebenarnya kalau macam ini, kita ada pilihan lah, sama ada kamu nak jadikan menggunakan properties of modulus function ataupun nak gunakan graphical method. Tapi kalau katakan dalam soalan tu dia minta by using graphical method, then try to solve ini. Biasanya dalam soalan dia minta graphical method. Jadi cikgu akan show untuk yang graphical method lah. If graphical method, then maksudnya kamu akan sketch dua-dua graf ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, iaitu pertama adalah graf yang ini, and the other one adalah graf y sama dengan 4/x ini on the same diagram, and then kita akan ambil intersection point between the two graph. Dapat yang itu, then after that kita akan check lah yang mana lebih besar daripada graf yang satu lagi. Sekejap. Sekarang ni untuk graf modulus 2 tolak x. Jadi macam biasa dia akan ada yang ni atas sikit.
Okay, dia akan ada bahagian positif, bahagian negatif. Okay, first dia akan sama dengan kosong. Dia akan jadi kosong kalau X saya tu sama dengan 2. Betul lah kan? Kalau saya gantikan X dengan 2, so saya dapat modulus kosong. Modulus kosong is kosong lah. Okay, tapi disebabkan perkali bagi X ini bernilai negatif, so bahagian positif dengan negatif dia tu pusing terbalik. Kalau sebelum ini, kalau contoh kalau katakan saya ada macam ni kan. Okay, yang ini dia akan kosong bila X sama dengan 2. Okay, yang ke atas adalah, katalah sini bahagian negatif, so sini saya negatifkan dia. Okay, yang ini adalah bahagian positif. Okay, so sini untuk yang lebih besar daripada 2. Tapi kalau katakan bentuk graf ni macam ini, so kita akan ada dekat atas ni less than ni, tapi dia akan jadi bahagian positif. Okay, 2 tolak X. Yang dekat sebelah bawah ni dia akan jadi greater than 2 kan, tapi dekat sini dia jadi bahagian negatif. Okay, bahagian negatif. Jadi bila kamu buka kurungan nanti dekat sini, so sebenarnya graf ini sama dengan graf di sini. Cuma takrifannya, okay, kalau katakan nilai negatif itu berada pada perkali bagi X, maka kita akan tukarkanlah. Untuk yang less than 0, you letak bahagian positif. Untuk yang greater than 0, you letak, less than 2, kita letak bahagian positif. Yang greater than 2, kita letak bahagian negatif. Dia macam terbalik daripada ini. So, bila kita buka nanti, kita dapati bahawa dua graf ini adalah dua graf yang sama sebenarnya. Okey, jadi itu sahaja. Okay, sekejap saya nak simplify dulu graf saya. So maksudnya my graph will become, okay, ini adalah negatif X tambah 2. Untuk X yang kurang daripada 2, dan dia jadi kosong. Bila X yang sama dengan 2, dan dia akan jadi X tolak 2 kan. Untuk X yang lebih besar daripada, lebih besar daripada 2. Okay, jadi saya akan sketchkan graf ini. Okay, macam mana tu? Bila X sama dengan 2, dia akan jadi kosong lah. Dekat sini 2. Kemudian sebelah kanan 2. Sebelah kanan 2 dia akan jadi satu graf. Okay, yang ini adalah graf Y sama dengan X tolak 2. Okay, kalau saya teruskan graf ini, dia akan memintas pada negatif 2. Okay, tapi bahagian ini tak adalah. Okay. Kemudian sebelah kiri 2 dia akan jadi graf negatif X tambah 2. So sini adalah graf, sini ialah 2. So sini adalah Y sama dengan negatif X tambah 2. Okay, ini kecerunan dia sama lah ni. Anggapkan kecerunan dia satu, kecerunan positif, satu lagi ialah kecerunan negatif. Okay, kita dah ada graf macam tu. Keseluruhannya adalah graf modulus inilah. Okay, and then kita nak sketch, kita sudah sketch graf yang ini, dan I want to sketch this graph pula. 4 per X. So graf 4 per X, ingat lagi tak? Dia sama sahaja macam graf 1 per X. Bentuk graf sama je, cuma dia mungkin berada di sebelah dalam. Okay, jadi basically kita akan ada satu curve beginilah. Okay, this is the curve. Okay, so ini adalah graf Y sama dengan 4 per X. Okay, yang sebelah sini cikgu tak ada lukiskan lah. Sebenarnya ada lah, tapi sebab dekat sini tak ada intersection kan dengan graf yang satu lagi. Okay, jadi kita abaikan sajalah bahagian yang di sini. Okay, jadi sekarang kamu lihat dekat sini, kita kena fokus pada dia punya intersection point. Okay, kat sini akan ada satu intersection point. Okay, kita akan carilah apa nilai di sini. Okay, nilai kat sini. So kita akan tulis at point of intersection. Okay, at point of intersection. Okay, maksudnya sekarang yang akan bersilang adalah garisan ini, okay, dan juga lengkung yang inilah. Maksudnya satu saya ada Y sama dengan X tolak 2. The other one is Y sama dengan 4 per X. So dekat situlah kepentingannya kita pecahkan graf ini menjadi dua bahagian. Senang kita nak buat point of intersection. So kita tahu graf mana sebenarnya yang bersilang. Graf ini yang bersilang dengan lengkung. Okay. Jadi untuk dapatkan intersection point itu, okay, saya sambung kat sini. Kita akan selesaikan persamaan serentak lah. Macam kita samakan sajalah. Samakan dua graf itu sebab dia intersect.
Okay, jadi dia akan satisfy both equation dekat situ. So saya masukkan terus x tolak 2. So ni samalah dengan 4 per x sebabkan ini persamaan sahaja. So simply boleh cross multiply. Okay, kemudian sini tolak 4 sama dengan kosong. Okay, so dekat dalam case di situ saya rasa yang ini tak boleh, cannot be factorized. Okay, tak apalah, saya akan complete the square sahaja. Tak ada masalah apa-apa. Okey, saya punya B adalah negatif 2. So, saya bahagikan 2 jadi negatif 1. So, saya tambah ini, saya tolak balik. Okey, kemudian tolak 4 sama dengan kosong. Okey, so bahagian ini, I complete the square becoming X. Sini tolak, so tolak 1. Kuasa 2, kemudian kat sini jadi tolak 5 sama dengan kosong. Okay. Because I want to find my X kan. Saya nak cari nilai X-nya. Jadi, saya akan pindahkan begini. So ini adalah 5. So saya nak buang tanda kuasa 2. So this one becoming plus minus sed 5. So what is my x? X adalah 1 tambah tolak dengan sed 5. Okay, kalau katakan kamu tak berapa cekap dengan completing the square, then you can use the formula. Ingat lagi tak? Yang negatif B plus minus sed B squared minus 4AC bahagi dengan 2A. Yang itulah bila kamu simplify nanti dapat benda yang sama juga. Tapi complete the square pun okey juga. Simple aja. Okay, kalau faham dia punya method. Okey, sekarang kamu tengok tempat persilangan ini adalah bahagian yang positif. So kita ada dua jawapan dekat sini. So should be kita ambil yang mana satu. Sebabkan intersection point itu berada at the positive side. So saya akan ambil x1 tambah sed 5. Jadi dekat sini nilai dia adalah kat sini adalah 1 tambah sed 5 lah. Okay, 1 tambah sed 5. Okey. Jadi konsepnya sebenarnya macam ni. Saya dah lukiskan graf tadi. So dekat intersection point ini, dekat tempat intersection point ni, saya akan bahagikan graf ini kepada dua bahagian dekat dia punya intersection point ini. So saya macam buat satu sempadan lah. Okey. Dekat sini pun actually ada satu sempadan juga. Okey, sekarang ni graf ini dia sebenarnya akan terbalik sebabkan graf lengkung ini dia cuma berakhir di sini. Jadi seolah-olah macam ini bertindak sebagai satu sempadan lah. Okay. Dia sebenarnya ada satu sempadan di sini. Jadi sekarang kita tengok pada soalan. Yang ini adalah graf garis. Yang ini adalah graf lengkung. So yang lengkung ini, graf the curve ini greater than garis. Maksudnya kita nak tengok masa bila yang graf lengkung itu ataupun curve itu akan berada di atas garis. Jadi simple je macam tu. Jadi maksudnya nanti saya akan gunakan, saya ambil kertas ni. So saya akan pecahkan kepada tiga bahagian ni lah. Kita tengok sekejap bahagian ini. Okey, kita dapati bahawa lengkung ini berada di atas garis. Kita nak lengkung berada di atas garis ataupun curve berada di atas garis. Bila dia berada di atas garis, maksudnya dia greater than, so this 4 per x ni dia akan jadi greater than this graf garis lah. Lepas tu bila saya tukar pula yang sebelah sini, kita dapati garis akan berada di atas lengkung, which is not correct lah. What we want is the lengkung di atas garis. So this side actually lah. But since our curve sampai sini saja, dia hanya menghampiri x, nilai x sama dengan kosong ini. Graf ni kat sini saja. Jadi maksudnya kita akan accept nilai x yang terletak dalam selang inilah. Maksudnya apakah set of values of x, iaitu x yang x-nya greater than 0 but then less than 1 tambah sed 5. So masa itulah kita dapati bahawa this curve will lies above that straight line. So sebab kita nak yang ini lebih besar kan, jadi kita nak dia di atas lah. Okey, jadi maksudnya dekat situ nanti jawapan kita set values of x, dia akan jadi x yang lebih besar daripada kosong kurang daripada 1 tambah sed 5 lah. Put inside the set notation lah. Okey.
Okey, sekejap. Cikgu nak ambil soalan. Okey. Sekarang ni, okey, dah habis tentang soalan itu. Cuma mungkin saya ada satu lagi soalan yang melibatkan graphical method. Okay, saya nak show satu lagi graphical method. Okay, sketch on the same axis. Dalam soalan ni dia dah memang minta kita macam tu lah. Next example. So this one yang example 2 tu. So y sama dengan modulus 2x tolak 1. Okay, and then kita ada y sama dengan 2 tolak x squared. Y sama dengan 2 tolak x squared. Okay, yang ini saya terus pecahkan. 2x tolak 1 ini. Okay. Okay. So macam biasalah, nilai x dia positif, so saya follow yang biasa saja. Okay, dia akan jadi kosong kalau x-nya sama dengan berapa? 1/2. Okay, dekat atas ni saya boleh tulis less than 1/2. Okay, yang ni greater than 1/2. Tak ada masalah, bahagian negatif dengan bahagian positif ni kamu boleh buat, nak buat atas ni less than, ataupun dekat bawah, dekat atas greater than, less than tak apalah. Tapi kalau macam ni dia macam ikut turutan sikit lah. Yang penting untuk yang less than dia jadi bahagian negatif. Okay. Kemudian yang greater than dia akan jadi bahagian positif. Jadi kalau saya ringkaskan, yang ini dia akan jadi, okay, apa tu? Dia adalah negatif 2x tambah 1. Okay, untuk x yang less than 1/2 dia jadi kosong bila x sama dengan 1/2. 2x tolak 1 untuk x yang greater than 1/2. Okay, kemudian graf yang satu lagi ni dia sebenarnya adalah graf, okay, negatif x squared. Negatif x squared dia akan jadi macam ni kan. Kalau x squared dia macam ni lah. So negatif kita negatifkan saja bahagian yang positif tadi. Lepas tu dia akan naik ke atas. Naik ke atas 2 unit lah, shifted 2 unit upwards. Okay. So kita akan sketch both graph on the same diagram. Okay, so tengok apa graf yang kita dapat. Okay, saya ada, pertama ialah dekat sini ada 1/2. Okay, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan 1/2 dia jadi graf 2x tolak 1, kecerunan positif. Okay, 2x tolak 1, kalau kita teruskan dia akan memintas pada negatif 1. Kemudian sebelah sini dia akan jadi negatif 2x tambah 1. Okay. Untuk yang sebelah kiri ni less than, so dia akan jadi kat sini ialah 1. Okay. Kemudian saya akan ada graf. Okay, graf ini dia akan memintas pada 2. Okay, dekat sini memintas pada 2. So saya akan ada satu kuadratik graf lah, kuadratik graf yang pusing terbalik macam ni. Okay, kuadratik grafnya. So dekat sini bernilai 2. Okay, yang dekat sini ni dia punya x-intercept kan. X-intercept, so saya declare y dia sama dengan kosong. So 2 tolak x kuasa 2 sama dengan kosong, jadi x kuasa 2 sama dengan 2. So x saya sama dengan plus minus set 2. So dekat sini saya ada negatif set 2, tempat intersection ini. Sorry, kat sini ni kat sini ni adalah negatif set 2, manakala yang dekat sini adalah set 2. Okay. Jadi sekarang kalau kamu lihat kepada graf ini, kita akan ada two intersection point, satu dekat sini dan satu lagi di sini. Jadi kita buat macam sempadan lah. Okay, dekat sini. Now I'm going to find out what are the values of x here. Okay, dekat sempadan-sempadan saya ni tadi. Okay, jadi sekarang saya akan carilah berapa nilai x pada sempadan itu. Okay, jadi kita akan at point of intersection, kan? At point of intersection kita akan tindihkanlah dua graf itu. Okay. Saya ingat sikit saya punya ini, tak apalah, nanti kalau kamu lukis kamu gunalah pembaris cantik-cantik sikit kan. Okey, untuk yang intersection yang ini, bahagian yang negatif itu, maka kita ada graf apa? Yang ini tadi, yang ini adalah straight line apa tadi? Negatif 2x tambah 1 kan, yang kat sini ni. Y sama dengan negatif 2x tambah 1 yang garisan ini. Okey, so dia garisannya adalah y sama dengan negatif 2x tambah 1 ni.
untuk yang less than 1/2 ni lah, saya ambil garisan ini, sebab garisan ini yang akan bersilang dengan graf ini, 2 tolak X kuasa 2. Sebab modulus ni dia ada dua bahagian kan yang bersilang. Satu bahagian positif, ini bahagian negatif dia bersilang dengan curve. So saya ambil bahagian negatif bersilang dengan curve. So dekat sini dia samalah dengan 2 tolak X squared. Saya bawa ke sebelah sana, X kuasa 2 tolak 2X tolak 1 sama dengan kosong. So nampaknya yang ini pun tak boleh factorize. Tak apa, tolak 2X tambah negatif 1 kuasa 2. Kita tolak balik dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. So saya akan complete the square here. So X tolak 1 kuasa 2 tolak 2 sama dengan kosong. Jadi maksudnya saya akan ada X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2. Jadi X tolak 1 ni adalah plus minus set 2. Jadi X tu adalah 1 tambah tolak dengan set 2. Jadi sebabkan bahagian ini adalah bahagian yang negatif ini, kawasan negatif kat sini, jadi saya ambil yang mana? X sama dengan 1 tolak set 2 lah. Jadi kat sini adalah 1 tolak set 2 lah. 1 tolak set 2. Kemudian kita ada satu lagi kan, intersection yang dekat sini, iaitu persilangan di antara graf Y sama dengan bahagian positif dia pula, tolak 1 ni tadi, tolak 1 ni dengan Y sama dengan 2 tolak X squared. Ini kita tulislah ke atas, at point of intersection lah maksudnya, at point of intersection. Jadi saya pun samakan 2X tolak 1 samalah dengan 2 tolak X squared. Bawa ke sebelah sini, X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. Yang ni rasanya boleh factorize, X tolak 1, X tambah 3. Sekejap. Oh sorry, ini tambah, tambah 2X. So sini jadi X tolak 1, kemudian ada X tambah 3, equal 0. Jadi saya dapat sini X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Sebabkan dia berada di bahagian positif, so kita ambil yang inilah sebagai jawapannya. Jadi saya tandakan dekat sini adalah 1. Jadi sekarang bila dah dapat nilai-nilai dekat situ, kita tengok kepada soalan. Solve the inequality. Yang kita nak adalah modulus ini yang less than or equal 2 tolak X squared. Kita tahu yang ini adalah graf lengkung ataupun curve. Curve berada di atas garis juga kan, sebab dia lebih besar. Bila yang lebih besar, dia berada di atas garis. So kita akan check lah dekat sempadan-sempadan ini nanti. Cikgu akan check sempadan ni. Sekarang saya ada 3 bahagian lah yang saya kena check. Bahagian ini, di tengah-tengah dan di sini. Based on these values lah, these 2 values. So sekarang saya check yang dekat sini. Kita dapati bahawa garis berada di atas lengkung. So kita tak nak ambil yang itu. Kalau katakan kita lihat yang kat tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni, in between yang ini, garisan saya tu saya ingat sikit. So saya dapati bahawa lengkung berada di atas garis kan, betul tak? Yang dekat tengah-tengah sini, yang dekat sini, lengkung akan berada di atas garis. This is what we want lah. Jadi saya ada yang ini tadi bukan, so yang ini correct. Lepas tu kita check pula sebelah sini pula, didapati bahawa garis berada di atas lengkung. So yang ini pun kita tak nak, sebab kita nak lengkung di atas garis. Jadi maksudnya jawapan kamu apakah set of values of X nya. Jadi X kamu mesti terletak di antara 1 tolak set 2 ni tadi. Tapi less than 1. Kita tengok pada intersection point less than 1. Jadi X dengan keadaan X dengan keadaan ini, sini adalah 1 tolak set 2, so less than 1. Itulah jawapannya. Jadi jawapannya correct lah. 1 tolak set 2. Dia ada tanda sama dengan dalam soalan tu. Tanda sama dengan so kita tambah saja tanda sama dengan lah dekat sini. So macam tu lah cara untuk kita buat gunakan graphical method. So graphical method
kita tengok sebelah kiri, sebelah kanan, kita akan sketch both graphs on the same diagram. Lepas itu jangan lupa cari point of intersection. Dekat mana ada intersection, carilah, sebab kat situ akan jadi dia punya sempadan lah untuk kita check. Selepas itu kita check lah graf mana yang sepatutnya berada di atas graf yang satu lagi. Yang greater than tu dia akan berada di sebelah atas. So itu sajalah untuk kali ni. Nanti kita sambung lagi lah untuk next lesson.